Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Tok Uban LUNB. Terima kasih Tok Uban kerana telah menulis kisah ini. Kalau anda nak tahu, Tok Uban ini adalah salah seorang daripada sahabat Brother Fai yang telah lama berkecimpung dalam dunia tim paranormal, iaitu legenda Ukhuwah Nusantara Paranormal yang berada di Pasir Gudang, Johor. Baiklah, kisah pada malam ini adalah mengenai sebuah villa. Hari ini aku nak kongsikan kisah arwah sepupu aku. Dia ni dulu pernah jadi salah seorang pegawai tinggi di pejabat tanah di Selangor. Biasanya pegawai-pegawai ini memang dapat satu villa lah untuk penginapan mereka sekeluarga. Jadi sepupu aku ni pun ditempatkan di sebuah villa lama tinggalan British di Rawang, Selangor. Nama pun villa dah tentu rumahnya besar. Kawasan tanah dia cukup luas. Boleh buka satu gelanggang futsal, satu gelanggang takraw, satu gelanggang badminton. Bayangkan betapa luas kawasan tersebut. Selama 3 tahun mereka sekeluarga menetap di villa tu, mereka hidup aman dan damai. Tapi selepas 3 tahun menetap di situ, maka bermulalah gangguan demi gangguan mistik yang berlaku. Gangguan pertama yang mereka sekeluarga alami adalah pada satu malam tu, tepat jam 3 pagi, pintu rumahnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Padahal pintu telah dikunci sebelum mereka masuk tidur. Seolah-olah ada satu objek yang telah merempuh dengan kuat dari luar ke arah pintu rumahnya. Kedebu. Sedangkan mereka sekeluarga terkejut dan terbangun dari tidur. Tapi apa yang peliknya, pintu rumah tersebut langsung tidak ada kesan kopak di bahagian kunci pintu tersebut. Seolah-olah ada orang yang sengaja buka pintu tu dari arah dalam. Maka bermulalah dari situ pelbagai gangguan demi gangguan yang berlaku. Tak kira siang ataupun malam, gangguan tetap berlaku secara tiba-tiba saja, tanpa mengira waktu. Bayangkan, tengah santai menonton televisyen bersama dengan keluarga, tiba-tiba pasu besar yang berada di dalam rumahnya terbang perlahan-lahan di depan mata mereka sekeluarga, dan kemudian jatuh terhempas. Kalau tak dihempas pun, barang perhiasan rumah mereka kerap beralih tempat. Kunci kereta selalu kena sorok. Bagai nak gila mencari. Tengah-tengah sibuk mencari, tiba-tiba terjatuh kunci tu depan mata. Aduh, macam mana ni? Pernah satu malam tu, sedang arwah sepupu aku tidur dalam bilik bersama isteri, tiba-tiba pintu biliknya terbuka. Pintu terbuka perlahan-lahan dan dibuka luas-luas.
sepupu aku terjaga dari tidur. Dia fikir anak-anaknya yang buka pintu biliknya. Apa yang sepupu aku perhatikan, ada bentuk warna hitam seperti bentuk busut di depan pintu biliknya. Tiba-tiba, bentuk yang hitam seperti busut itu makin lama makin meninggi. Apa lagi, menjeritlah sepupu aku. "Woi!" katanya. Isteri dia terkejut dan terbangun. Apabila isterinya terbangun, lembaga seperti busuk tu terus gaib. Ada juga gangguan yang lain seperti bunyi telefon rumah kerap berdering tengah malam. Berkali-kali mereka cuba menjawab panggilan, namun tiada respon. Pernah sekali tu, anak kakak arwah sepupu aku ni datang vilanya dengan menaiki motosikal. Helmet mahal, mestilah simpan dalam rumah. Tengah sedap-sedap menonton televisyen, helmet tu melayang terus menuju ke kepala anak buah arwah sepupu aku ni. Sampai pengsan anak buahnya kena baling dengan helmet. Kedebu. Ada sekali tu, kereta Volvo arwah sepupu aku ni rosak. Lalu datanglah mekanik. Apabila bateri kereta dibuka, tiba-tiba enjin kereta start dengan sendiri. Maka terkejut, beruklah mekanik tu. Macam mana kereta start padahal bateri telah dibuka? Jadi arwah sepupu aku ni panggillah seorang ustaz untuk tengok villa tu. Ustaz tu pun kena teruk juga. Apabila dibacakan ruqyah, pasu melayang terus dibaling ke arah ustaz tu. Piano yang berada di dalam villanya bergerak sendiri terus himpit ustaz tu ke dinding. Ustaz tu kena baling dengan pisau yang datangnya dari arah dapur. Sampai luka-luka ustaz tu. Masya Allah. Akhirnya, arwah sepupu aku ni dah tak boleh tahan. Mereka terpaksa pindah rumah. Sejak arwah sepupu dan keluarganya keluar dari villa tu, tiada siapa lagi yang menetap di villa tu. Sampailah beberapa tahun, arwah sepupu bersara awal dari pejabat tanah tu. Dengan cerita, villa tu sekarang dah jadi motor showroom. Itulah kisahnya. Sekian. Terima kasih, Brother Fah.